Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam cinta sejarah. Khusus buat rakan-rakan guru dan calon SPM kohort akhir KBSM yang akan menjelang lebih kurang sebulan saja lagi insya-Allah. Dan di kesempatan ini dalam siri Cakna Sejarah bersama Cikgu Daniel, sudi-sudikanlah kita sama-sama mengulang kaji target SPM 2021 KBSM bagi subjek sejarah siri 1 Tamadun Purba. Okey, ini saya paparkan analisis soalan SPM sebenar 1249/2 dari 2015 hingga 2019. Okey, bagi bab 1 kita rujuk pada bab 1 dahulu di topik fokus 2020 Indus dan Mesir Purba. Bagi saya fokus Purba. Kita lihat beberapa kerangka asas Tamadun Mesir Purba. Yang pertama, lokasi. Tamadun Mesir Purba dianggap anugerah Sungai Nil yang berpunca daripada dua sungai, iaitu Sungai Nil Biru dari Ethiopia dan Sungai Nil Putih dari Uganda di benua Afrika. Limpahan Sungai Nil menjadikan bumi Mesir dataran yang subur sesuai untuk aktiviti pertanian. Kerangka masa 3500 sebelum Masihi berkembang menjadi tamadun awal, 3100 hingga 2200 sebelum Masihi zaman awal Mesir Purba, 2040 hingga 1785 sebelum Masihi zaman pertengahan Mesir Purba, 1570 1085 sebelum Masihi zaman Empayar Mesir Purba dan 1085 hingga 322 sebelum Masihi zaman keruntuhan. Sebelum Masihi bermaksud zaman sebelum lahirnya Nabi Isa, kerana kelahiran Nabi Isa dijadikan tahun 1 Masihi. Bermakna 2021 genap 2021 tahun usia Nabi Isa. Proses pembentukan. Manusia lembah Sungai Nil telah mencapai tahap kebudayaan gangsa sejak zaman logam, iaitu tahun 5000 sebelum Masihi. Mereka telah membina sistem peparitan dan pengairan untuk pertanian. Mereka juga membina alatan kawalan air bagi mengairi kawasan supaya tanah menjadi subur sesuai untuk aktiviti pertanian. Mereka mula mendirikan pertempatan kekal yang berkembang menjadi perkampungan. Gabungan kampung-kampung tersebut membentuk nom atau daerah dan gabungan nom atau daerah membentuk bandar. Okay, kita lihat trust bagi tamadun Mesir Purba iaitu 6 ciri-ciri. Yang pertama, pertempatan kekal. Firaun Menes dikenali sebagai Firaun yang telah menyatukan gabungan kampung-kampung atau nomes. Pusat pentadbiran bagi tamadun Mesir Purba bermula di Tinis, bergerak ke Memphis dan di Thebes. Antara bandar utama tamadun Mesir Purba antaranya ialah Heliopolis, Fayum dan Abydos. Bandar merupakan pusat keagamaan dan pusat tumpuan penduduk. Ciri kedua tamadun Mesir Purba, kehidupan berorganisasi. Organisasi masyarakat tamadun Mesir Purba diketuai oleh Firaun yang juga raja berkuasa mutlak serta dianggap suci. Jawatan Firaun diwarisi secara turun-temurun. Firaun dianggap jemaah Tuhan Horus. Seterusnya, lapisan kedua diikuti oleh golongan bangsawan, tuan tanah, rahib dan jurutulis. Lapisan ketiga rakyat bebas yang terdiri daripada petani, pedagang dan artisan. Dan lapisan paling bawah ialah hamba. Sistem pemerintahan tamadun Mesir Purba merupakan ciri yang ketiga. Sistem tamadun Mesir Purba diterajui oleh raja atau Firaun, dibantu oleh golongan bangsawan yang terdiri daripada pegawai, penasihat dan gubernur. Rahib berperanan mentadbir hal ehwal agama. Dan satu keistimewaan sistem pemerintahan tamadun Mesir Purba adalah pengiktirafan tinggi mereka terhadap wanita. Contohnya Firaun Hatshepsut yang terkenal sebagai salah seorang daripada pelopor pembinaan terusan atau sistem salinan air di bumi tandus Mesir. Ciri tamadun Mesir Purba yang keempat adalah pengkhususan kerja. Antara kerja utama yang dilakukan oleh masyarakat tamadun Mesir Purba adalah penenunan dan pembuatan barang tembikar. Ekspor utama tamadun Mesir Purba adalah tekstil iaitu bahan asas, pakaian dan kertas yang diperbuat daripada papirus. Aktiviti pengembangan emas juga dijalankan di kawasan di Nubia dan aktiviti perdagangan. Ciri tamadun Mesir Purba yang kelima adalah sistem tulisan iaitu hieroglif yang bermaksud kombinasi gambar dan simbol berdasarkan bunyi. Jikalau anda ingin melihat secara visual bentuk tulisan hieroglif, bolehlah anda rujuk
gambar pintu gerbang bagi Sunway Piramid. Fungsi sistem tulisan dalam tamadun Mesir Purba adalah mencatat aktiviti pertanian dan kutipan cukai. Ciri yang keenam tamadun Mesir Purba adalah agama dan kepercayaan. Masyarakat Mesir Purba menganut anutan politisme, yakni percaya kepada banyak Tuhan. Antaranya Re, Tuhan Matahari, Ra, Atum, Tuhan Langit dan Amun, Tuhan Angin. Masyarakat tamadun Mesir Purba mempercayai kehidupan selepas mati, menyebabkan mereka menyimpan dan menjaga serta menguruskan mayat dengan baik dan menghantar mayat semasa pengebumiannya disertakan dengan alatan kegemaran si mati semasa hayatnya. Seterusnya, trust terpenting bagi tajuk Mesir Purba adalah sumbangan. Jikalau kita lihat kepada hukum, soalan berada pada hukum yang keempat, ya, hukum kepentingan. Sumbangan pertama, piramid. Seperti anda tahu, ya, beberapa piramid besar, piramid agung, antaranya piramid Giza. Seterusnya, penciptaan kertas daripada pokok papyrus, sistem tulisan hieroglif, sistem pendidikan. Sumbangan yang kelima adalah perubatan, ya. Perubatan yang terkenal dalam Mesir Purba adalah teknik memumiakan mayat. Sumbangan yang keenam adalah perkembangan ilmu geometri, matematik dan sains. Sumbangan yang ketujuh adalah sistem pengairan dan sumbangan ke-8 pengenalan kalender 365 hari yang kita pakai pada hari ini. Okey, seterusnya kita lihat sedikit, ya, bentuk soalan. Okey, seperti yang dapat lihat, ini salah satu bentuk soalan yang mungkin boleh ditanya dalam soalan peperiksaan. Jelaskan sistem pemerintahan tamadun Mesir Purba. Okey, kita rujuk tadi, ya. Firaun, golongan bangsawan, pengiktirafan wanita dan bentuk empayar. Dan bentuk yang kedua adalah tamadun Mesir Purba dianggap anugerah Sungai Nil. Bagaimanakah masyarakat tamadun Mesir Purba memanfaatkan Sungai Nil? Ini adalah faktor. Hukum soalan faktor. Okey, anda boleh mulakan cara menjawabnya. Masyarakat tamadun Mesir Purba memanfaatkan Sungai Nil bagi meningkatkan ekonominya melalui limpahan air Sungai Nil yang berlaku semasa banjir yang membawa mendapan tanah lanar ke permukaan sungai dan membentuk delta pertanian. Okey, noktah. Seterusnya, Sungai Nil juga dimanfaatkan air untuk kegunaan harian seperti untuk minuman, mandi, basuh pakaian dan yang sewaktu dengannya. Okey, sehingga akhir jawapan, ya. Dan soalan yang ketiga, bentuk C. Masyarakat Mesir Purba mencapai kegemilangan dan meninggalkan warisan serta khazanah bangsanya untuk dikaji dan dipelajari sehingga ke hari ini. Buktikan kebenaran. Ini adalah hukum soalan kepentingan. Atau kita lihat tadi tajuknya sumbangan, ya, sinonim. Okey, jawapannya anda boleh lihat, ya, di sumbangan di sebelah kanan tu. Dan jangan lupa apabila membina jawapan mesti ada permula ayat, mesti ada fakta, huraian, ada contoh, ada inference. Dapat markah penuh dalam jawapan atau soalan tersebut. Okey, sekian sahaja ulang kaji target SPM 2021 KBSM Siri 1 Tamadun Mesir Purba. Semoga dapat memberi sedikit manfaat, ulang kaji ringkas, imbas kembali, ya, tajuk-tajuk penting untuk peperiksaan. InsyaAllah kita ketemu lagi dalam siri seterusnya. Jikalau ada yang baik atau yang dapat memberikan sedikit manfaat kepada rakan-rakan atau murid-murid calon SPM kohort akhir KBSM 2021, sudi-sudikanlah untuk kongsi, komen, subscribe. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.